seorang pun tak ada nak. Berapa? Tak ada. Syok lah gaji masjid tu, ekor. Itu ya. Satu bulan bil elektrik 7,000. Apa ni? Siapkan bil elektrik tak turun-turun. Tengok bunyi kan. Tidak siapa nak ambil. Ataupun saya bagi 1/7. Saya bagi 1/14. Itulah, tak ada. Ui, banyaknya. Itu jaya. Jadi bila kita berinfak banyak pada tempat-tempat yang macam tu, yakinlah tuan-tuan, manfaat kepada kita pun cukup banyak. Allah ada sambung pula pada bulan. Orang yang beriman tidak mengungkit sedekah dan menyakiti orang yang menerima sedekahnya. Tuan-tuan, insya-Allah lepas sekarang nanti kita buka sejadah. Kalau tuan-tuan nak risitnya ada di sini. Satu risit tu nilai RM10 kita belanjakan kepada asnaf, orang miskin, fakir, kemudian untuk fisabilillah, masakin, fuqara, lil yatam. Baru ni kita buat di Bagan Serai, perbelanjaan kita dekat dengan RM40. Itu saja. Ini nak buat penanggung pula. Mudah-mudahan dapat menyantuni mereka yang tak ada kesempatan macam kita ni. Allah Ta'ala beri kita banyak kesempatan. Mereka tunai kita. Saya tanya dengan kita ni, harga getah RM2.2. Berapa kilo pula namanya getah sekeram? Satu hari ada 4 ke 5 ringgit. Di Thailand, harga getah ni 4,5. Kalau dapat 10 ke 5 ringgit sehari, okey lah. Ni awak menoreh dapat 5 ringgit sehari. Fikir 10 kali nak menoreh. Sekarang ni orang menoreh ada 5-6 kerja dia. Dia kena buat. Dia tak boleh satu je. Pasal apa? Yang tak boleh kabur. Itu pun Malaysia masuk TPPA. Sikit lah. TPPA ni apa? Trans-Pacific Partnership Agreement. Dia tindak kita pun partnership lagi. Itu Amerika. Ketika brainstorming menteri-menteri dalam TPPA ni, apa Malaysia boleh participate dalam TPPA? Amerika kata Malaysia boleh jual kain batik. Orang Amerika ni dia pakai kain batik kan? Fikir tuan-tuan. Thailand tak bersama dengan TPPA. Thailand ni pengeluar beras terbesar dunia selain China. Tidak masuk dalam TPPA, tak sign TPPA. Singapura tak sign TPPA. Filipina tak sign TPPA. Negara pengguna terbesar dunia Indonesia tidak sign TPPA. Padahal kalau lambakkan di Indonesia tu 200 juta orang nak beli. Malaysia ni dia sign. Pasal apa? Najib Tun Razak nak tunjuk dia tu orang Barack Obama. Dia mengaku dia ampu lah. Tuan-tuan, apa saja yang menghalang kesan dari TPPA ni, apa saja yang menghalang barangan luar masuk ke dalam negara, undang-undang itu akan dihapus. Barang makan dari Amerika nak masuk ke dalam negara, mesti ada halal jakim. Itu menghalang, halal jakim akan dihapuskan. Kota dalam konteks rakyat Malaysia, sekian-sekian banyak Malaysia ada. Orang luar tak boleh masuk. Nak masuk orang luar, kena hapuskan apa undang-undang kota tu. Hapus. Negara ni akan jadi hancur. Jadi kalau di kalangan kita masih lagi tak mau nak bersama, mana berat kita. Dia dedah negara ni kepada pasaran terbuka. Duit kita jatuh. Kita nak negara dengan mereka. Kalau duit mahal tak apa. Macam Brunei nak menjaga tak apa lah, dia duit mahal. Saingan dengan mereka okey lah. Kita ni RM4 4 kupang lah.
$1 RM4 kupang. Sultan Johor kata Najib kamu letak jawatan. Nohin je kawan. RM4 kupang nak niaga dengan mereka. Pada kena beritahu kawan-kawan, maknanya 23 Februari ni kalau boleh kita turun untuk kita tunjuk bahawa tak terusan awal Februari nak ditandatangan. 23 ni kira minggu terakhir untuk menunjukkan bantahan daripada rakyat Malaysia terhadap tindakan kerajaan sign agreement TPPA. Allah. Terima kasih. Saya dah edarkan pantun yang saya kita baca sajak dulu. Maulid Rasul 1437 Hijrah. Bila tiba 12 Rabiul Awal, soalan akidah yang disoal. Pimpinan Osabia fikir hanya main duit. Rakyat tanya, mengapa harga barang-barang mahal? Rakyat tak percaya duit RM26 bilion sebagai derma. Pesakit-pesakit di Tanjung Betan tak percaya. Mereka sedar isteri itu yang berkuasa. Nampaknya suami ikut saja. Ini koin kontrol namanya. Siti Khatijah tidak begitu. Aisyah Abu Bakar tidak begitu. Isteri-isteri Nabi bersatu, mau hidup bermutu dengan mematuhi ajaran wahyu. Berbeza dengan isteri-isteri pembesar Melayu, fikir keseronokan dunia saja. Tahun ini lain pula, mau cari pahala. 12 Rabiul Awal bertudung kepala, ikut suami berarak di jalan raya. Lupakan puasa di Putrajaya, mahu dalam kubur berjaya. Mahu iman kuat, mahu Islam diamalkan, mahu ihsan dirasai di dalam hati. Bila berihsan pemimpin di atas, baru GST dicangkas. Baru rakyat bawahan bersukacita, baru rakyat ramai bercerita. Hebatnya kepimpinan Nabi kita. Mau pengikutnya bahagia di dunia yang sementara, hingga akhirat yang lama, serta tinggalkan yang lama. Yang lama itu tuan-tuan tahu ya. Sajak, sekarang pantun. Walaupun sesek, dari mana hendak ke mana, pergi ke sawah menuai padi. Masyarakat Madani elok dibina dengan pimpinan yang berbudi. Pergi ke sawah menuai padi, cepat siap menggunakan mesin. Dengan pimpinan baik budi, tiada rasuah walaupun sesek. Cepat siap menggunakan mesin, perlu hanya bayar upah. Tiada rasuah walaupun sesen. Bandar bersih dari sampah, perlu hanya bayar upah. Majoriti pesawat berbuat begitu. Bandar bersih dari sampah dianggap lawat negara bermutu. Majoriti pesawat berbuat begitu terikut dengan cara modernisasi. Dianggap lawat negara bermutu, bebas pula dari korupsi. Terikut dengan cara modernisasi, banyak menggunakan alat-alat jentera, bebas pula dari korupsi, hati rakyat cukup gembira. Banyak menggunakan alat-alat jentera di negara barat memang begitu. Hati rakyat cukup gembira dengan reformasi mudah bersatu. Di negara barat memang begitu, peranan mesin di mana-mana. Dengan reformasi mudah bersatu, integriti rakyat terus dibina. Peranan mesin di mana-mana, rakyat perlu hanya duit, integriti rakyat terus dibina, sumbangan ulama jangan diungkit. Rakyat perlu hanya duit, cara mudah melalui berniaga. Sumbangan ulama jangan diungkit, hadiah mereka ialah syurga. Cara mudah melalui berniaga, sumber rezeki yang halal. Hadiah mereka ialah syurga, dalam kubur tiada disoal. Sumber rezeki yang halal dicari oleh orang beriman. Dalam kubur tiada disoal. Semua berkeadaan begitu nyaman. Sekian. Bismillah.